2008 kita pernah panik kerana kita bimbang ia akan mengulangi sejarah 1980 dengan isu krisis makanan di peringkat global. Lantaran itu, negara kita telah mengambil langkah drastik pada 2008 dengan memperkenalkan dasar agro makanan. Dan selepas 7 tahun, kini kita diperkenalkan pula dengan food sovereignty. Apakah food sovereignty ataupun kedaulatan makanan? Semuanya akan saya bawakan perbincangan ini bersama anda seketika nanti, pasnya dialog bersama Suhaimi Muhammad. Baik, selepas 2 minggu berehat untuk memberi laluan kepada prabajet dan juga pasca bajet, malam ini dialog kembali dan pastinya pada penghujung Julai 2015 ini saya tidak berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat jalan kepada beliau. Namun pada malam ini saya berkesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Jadi selamat datang Datuk Seri. Terima kasih Suhaimi, terima kasih RTM. Ya. Sudi jemput saya nampak sekali lagi. Nampak muda kali ini berbanding berada di Kementerian Komunikasi dulu. Ada apa perasa? Saya orang komplain gemuk sikit lah sekarang ni. Makan je. Makan. Kementerian ni Kementerian Makanan. Okey, tapi dari segi energi, adakah kerana madu kelulut? Semua ada sini. Madu kelulut ada, herbal ada, tongkat ali ada, belalai gajah ada, semua ada. Semua ada. Semua saya kena belajar benda baru. Daripada 5 inci boleh jadi kepada 10 inci, itu rahsia juga sebenarnya yang akan kita Itu kongsikan. gamat. Gamat. Okey, jadi Datuk Seri, dalam tempoh 100 hari, saya difahamkan Datuk Seri sering kali dibuli oleh 13 ketua pengarah agensi yang ada juga pada bersama kita pada malam ni. Adakah itu benar? Sebenarnya dia orang semuanya adalah cikgu-cikgu saya. Dalam masa hampir 100 hari ini saya belajar. Ya. Saya kena belajar sungguh-sungguh bagaimana untuk memahami pertanian. Dulu komunikasi nak faham itu apa itu broadband, Ya. apa itu spektrum, apa itu satellite, Ya. apa itu pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyiaran, filem dan sebagainya. Kali ini saya nak kena faham kebau, lembu, burung walit, durian. Durian kenapa setakat yang terbaik Musang King, tak ada Musang Queen, ataupun Lion King. Jadi ini perkara-perkara baru yang saya rasa cukup menarik sekali yang saya pelajari selama ini. Jadi saya yakin 13 hulu balang di bawah kementerian sentiasa berada di belakang Datuk Mereka Seri. guru saya. Okey, jadi kita melihat juga dalam tempoh 100 hari pelbagai isu. Ada isu yang akan saya bawakan di penghujung nanti kerana itu perlu dijawab dan diberikan pemahaman dan penerangan kepada khalayak mengenai ST15 itu nanti. Namun begitu dalam tempoh 15 hari mungkin terlalu muda untuk kita melihat perencanaan, kesan-kesan yang telah dapat Datuk Seri bawakan untuk kementerian. Namun begitu saya ingin melihat juga apakah daripada kesan daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam tempoh peralihan itu juga apa yang dapat Datuk Seri bawakan dari Kementerian Komunikasi kepada Kementerian MOA ataupun Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Ya, saya percaya konsep yang sama apabila saya berada di Kementerian Komunikasi, bagaimana kita mempromosi dan mewawarkan tentang soal menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara digital. Untuk orang mengadaptasikan kehidupan, gaya hidup digital dalam semua aspek, sepatutnya boleh diamalkan dan dilaksanakan dalam kementerian ini. Bagaimana kita nak galakkan petani menggunakan perkara-perkara yang dikaitkan dengan teknologi digital sekarang. Kalau dikatakan bahawa misalnya saya dapati bahawa penemuan perekaan telah pun dibuat di mana sepatutnya lembu-lembu dimasukkan chip di belakang dia. Jadi kita boleh kira. Setakat ini kalau saya tanya orang, berapakah jumlah populasi lembu dalam negara kita? Disebutlah ada lebih kurang 867,321. Siapa yang nak tahu sebenarnya? Sebagaimana kalau kita bandingkan negara seperti Australia, penduduk dia 30 juta. Jumlah populasi lembunya lebih kurang 29 juta. Jadi kita nak kata bagaimana nak meningkatkan populasi lembu dalam negara kita. Kalau 867 juta ke, kita nak tahu bagaimana. Sebenarnya ada teknologi, meletakkan chip, dipanggilkan teknologi RFID, Radio Frequency Identification, yang boleh kita gunakan untuk kita mengira dan mengikut perkembangan. Lembu ini bila ditimbang, umur sekian berapa berat dia.
Dan kalau kita boleh sambung sistem ni kepada GPS dan sebagainya, kita boleh dapat menentukan lembu-lembu ini di mana kedudukannya. Di Pahang ada berapa, di Sarawak ada berapa, di Sabah ada berapa, di Kelantan dan sebagainya. Jadi saya beritahulah, ini berita baiklah mungkin kalau isteri-isteri nak suruh suami ni pun ada chip nak tahu dia berjalan pun. Ini rahsia yang patut tak boleh diberitahu kepada orang lain. Okey, tapi inovasi itu dah dimulakan oleh pihak kementerian, khususnya di bawah Jabatan Haiwan. Ini adalah antara perkara yang sudah pun dibangunkan oleh MARDI yang menjadi suatu agensi penyelidikan dengan kerjasama dengan TM dan sebagainya. Sebenarnya sudah dijalankan. Cumanya apakah kita nak banner suatu dasar untuk mewajibkan, kerana kosnya tidak tinggi, lebih kurang RM3 satu chip. Tetapi kelebihan yang dapat kita perolehi dengan teknologi ini sudah tentu besar, kerana kita dapat menjangkakan keperluan makanan kita, apakah cukup tak cukup. Dari segi keperluan protein, lembu adalah satu daripadanya. Kerbau bagaimana? Mungkin ayam tu tak praktikal lah nak masukkan chip begini dan sebagainya. Tetapi kita dapat menganggarkan tentang keselamatan ataupun jaminan makanan kita kalau apa-apa berlaku, ianya mencukupi atau tidak. Ataupun di waktu bencana misalnya, berapa banyak yang hilang. Saya selalu sebut, saya terkejut apabila berada di kementerian ini, saya tanya, dalam banjir besar yang lepas itu, apa yang terjadi kepada ternakan kita? Saya dimaklumkan lebih kurang 600,000 binatang ternakan mati. Ini termasuk ayam, kambing, lembu, kerbau dan sebagainya. Dan 600,000 itu adalah mencukupi untuk memberi makan seluruh rakyat Malaysia selama 10 hari. Jadi nak tahu kedudukan dan sebagainya memerlukan teknologi-teknologi baru yang ada dibuat di negara lain. Dan kita rasakan ini antara pengalaman yang perlu kita kongsi daripada kementerian dulu bawa ke kementerian ini. Alang-alang Datuk dah berjumpa tentang banjir, dan sekarang ni adalah permulaan kepada banjir. Kalau pada Disember lalu kita dah bicarakan tentang banjir dan Kemamas telah pun diangkat sebagai contoh dari segi penyelenggaraan yang terbaik. Jadi untuk kali ini baik di bawah Kementerian Pertanian pula, persediaan di bawah Kementerian Datuk. Saya rasa kementerian ini dapat membantu dua perkara lah. Yang pertama saya sebutkan tadi, bagaimana untuk menguruskan ternakan kita dengan mengetahui di manakah tempat-tempat ternakan ini berada dan apakah langkah-langkah, termasuk langkah pendidikan. Misalnya, saya dimaklumkan bahawa banyak lembu yang mati ketika banjir yang lepas kerana tuannya meletakkan lembu dalam kandang dan tidak membuka kandang tersebut. Katanya lembu ni dia boleh berenang. Tapi mereka terkurung dalam kandang, mereka tak boleh keluar. Jadi ini antara perkara yang perlu diberitahu. Yang keduanya, apabila lembu ini terbiar, dia minum air yang sudah contaminated, air yang sudah tercemar. Ramai yang mati kerana penyakit. Yang ketiganya ialah makanan. Apabila tidak ada bekalan, selalunya bekalan dikejarkan untuk manusia. Tidak ada orang yang terfikir bahawa bekalan ini patut dihantar juga kepada binatang ternakan dan sebagainya. Saya difahamkan Jabatan Perkhidmatan Veterina kita berusaha untuk menghantar bekalan makanan termasuk pada binatang-binatang ternakan. Jadi ini antara persiapan yang perlu kita lihat secara menyeluruh kerana makanan ini diperlukan sewaktu bencana dan sebagainya. Dan yang keduanya, saya meminta supaya pihak kementerian menggunakan rangkaian yang ada untuk menjadi pembekal kepada makanan-makanan di tempat perpindahan dan sebagainya. Kita ada farma di beberapa tempat. Kita ada organisasi peladang, persatuan peladang di peringkat daerah, di peringkat kawasan dan sebagainya. Mereka ada kedai-kedai mereka misalnya. Supaya kita nak beritahu takkan nak makan sardin selepas 4 hari, 5 hari, nak pula makan ayam, nak pula makan daging. Ada tak bekalan daging ini? Di mana nak disimpan? Jadi ini antara perkara yang saya minta supaya kementerian ini bersiap sedia dalam menghadapi bencana seperti ini. Okey, itu dalam bab banjir dan persediaan telah pun diambil. Dan kita ingin melihat di konteks global pula, Datuk Seri.
dengan 2008 saya dah berikan contoh mana krisis makanan kita menjadi panik pada satu ketika dan ketika itulah kita bangkit dengan dasar Agro Makanan Negara 2011-2020 dan kini food sovereignty ataupun kedaulatan makanan pula yang diangkat oleh Datuk dalam setiap kali seminar. Jadi apa pula untuk kedaulatan makanan ini yang Datuk Seri pegang sebagai teras? Dulu kita banyak bercakap tentang soal jaminan jaminan bekalan makanan ataupun dikatakan food security. Berapa kekuatan negara mesti dilihat dari segi jaminan bekalan makanan. Jadi kita tumpukan pada aspek cukup tidak. Jadi pada waktu itu kita kira kalau apa-apa berlaku, apakah beras kita cukup misalnya. Dan ianya kita rasa terancam dalam tahun 2007-2008 apabila ada negara-negara yang kita import beras tetapi mereka membuat keputusan untuk tidak mengekspor beras mereka seperti Thailand, seperti Vietnam dan sebagainya kerana mereka dilanda dengan bencana dan sebagainya dan harga beras pada waktu itu melambung tinggi daripada lebih kurang 300 USD per metrik tan naik sampai 700, 2 kali ganda pada waktu tersebut dan kita agak rasa terdesak pada waktu tersebut. Sebab itu dasar negara yang dibuat pada waktu tersebut ialah dengan membuat perancangan untuk membuka banyak jelapang-jelapang padi baru. Termasuk di Sarawak, di Batang Lupa, termasuk di Kota Belud, di Sabah, di Terengganu dan sebagainya. Sekarang ni saya lihat dalam konteks yang agak berbeza. Kalau kita lihat jelapang padi kita yang ada, yang besar lah, termasuk di Sekincan, di Perak, di Kedah, Kelantan dan sebagainya. Dikatakan jelapang padi yang kita ada ini mampu untuk menyediakan keperluan 70% daripada keperluan beras kita. Jadi usaha yang kita buat ialah bagaimana 70% nak menjadi 100%. Jadi antaranya membuka jelapang padi yang saya sebutkan tadi. Sekarang ni saya nak lihat dalam konteks yang sedikit berbeza. Saya katakan bahawa kalau yang 70% di Kedah, Kelantan dan sebagainya, kita kekalkan dengan variety padi yang kita ada. Itu yang penting. Kerana variety yang ada ini perlu dipertingkatkan hanya dari segi efisiensi, dari segi kecekapan. Kerana didapati bahawa sebenarnya sepatutnya dengan keluasan tanah yang ada, boleh sampai 100%. Tak payah buka yang baru. Rupanya saya dapati misalnya kalau di Sekincan, pesawah sana mampu untuk menghasilkan, peladang sana mampu untuk menghasilkan 1 hektar tanah mereka sehingga antara 12 hingga 14 metrik tan. Tetapi di Kelantan sekitar 4 metrik tan. Jadi kalau kita perbaiki dan kita menambahkan kemampuan pesawah-pesawah kita di Kelantan daripada 4 metrik tan naik sampai 8 atau 10 misalnya, sudah mencukupi apa yang kita perlukan. Jadi jelapang yang baru ni, termasuk di Pahang, di Rompin, termasuk di Sabah, Sarawak dan sebagainya, why not saya kata. Kenapa tidak kalau kita fikirkan tempat-tempat ini kita tanam padi-padi yang mempunyai dipanggilkan special variety, ataupun spesies ataupun jenis-jenis yang istimewa seperti beras wangi, beras merah, brown rice, dipanggil brown rice, beras bario. Saya ada bawa beras bario, banyak ceritanya. Macam ni 1 kg saja boleh dijual dalam RM25. Okey. Dengan keistimewaannya? 1 kg. Wah, cerita beras bario ni, beras yang ditanam di tanah tinggi, cuaca ini baik, dia mempunyai property dari segi mineral ataupun galian yang lebih bagus dan dikatakan orang sana lebih sihat dan sebagainya. Orang mencari beras ini ataupun beras merah mereka, brown rice mereka yang digunakan oleh atlet dan sebagainya pada waktu malam kerana dia ada kelebihan dari segi time release, tenaga dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang orang cari, nilainya lebih tinggi. Kalau kita katakan beras biasa yang kita
hasilkan di kedai 10 kg RM25. Yang ini 1 kg RM25. Jadi ada special beras lagi daripada Sarawak dan sebagainya, sehingga brown rice daripada Sarawak ada yang setengah kg RM45. Oh. Jadi saya katakan kita kena fikirkan bahawa jelapang yang ada untuk memikirkan bagaimana untuk meningkatkan produksi beras kita, menggunakan untuk menanam beras-beras yang istimewa tadi. Dan kita lihat pada hari ini orang dah berubah cita rasa je. Yeah. Kalau kita keluar beras yang sama, kita nak ekspor. Singapura dia tak makan beras yang variety yang kita ada. Kita nak ekspor ke mana? Kita katakan orang Siam dia ada beras Siam yang dikatakan lebih enak dari segi bijiran dia ada wangi dan sebagainya. Jadi sebab itu kita memikirkan baki tanah-tanah kita ini untuk difikirkan untuk meningkatkan dari segi tanaman beras-beras yang istimewa yang boleh diekspor. Okay. Jadi orang tanya kenapa untuk ekspor? Saya katakan bahawa sama dengan dasar industrialisasi kita satu ketika dahulu, ekspor itu penting. Kerana ekspor dapat membantu meningkatkan nilai wang ringgit kita. Sebab dari segi teori ekonomi, kalau banyak kita ekspor melebihi import kita, maka nilai ringgit kita akan lebih. Ya? Tapi ini bukan cerita baru, cerita lama lagi. Ya. Sehingga sekarang masih belum berjaya untuk direalisasikan. Pasti ada sebab dan saya perlukan jawapannya selepas ini. Jadi saudara jangan ke mana dan talian kami buka 0322829062 semuanya selepas ini. Baik, saudara, kembali dalam dialog pada malam ini bersama saya dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik masih lagi bersama saya dan kita bercakap tentang hala tuju kementerian. Kita juga akan menyentuh isu-isu yang kini diangkat sebenarnya, Datuk Seri. Dan kita melihat sebentar tadi kita bicarakan tentang perindustrian, industrialisasi untuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Ini bukan perkara baru. Betul. Dan dalam dialog sendiri, sejak dulu lagi kita dah bicarakan perkara ini. Tapi sehingga sekarang, baik dikatakan tentang transformasi, kemudian dikatakan pula revolusi pertanian itu perlu. Dan sekarang dengan apa yang Datuk Seri angkatkan tadi tentang food sovereignty itu tadi, jadi perkara asas itu masih lagi berlaku, belum dapat diselesaikan secara tuntasnya, Datuk Seri. Saya tak fikir tak diselesaikan. Kita dah banyak berubah daripada dulu dan sekarang. Kehidupan petani kita lebih baik kalau berbanding dengan dulu. Walaupun kita katakan ada lagi matlamat ke depan yang perlu kita jangkaukan. Pemikiran tu yang penting. Dulu kita katakan bahawa pertanian tumpuan kerajaan bagi membasmi kemiskinan. Selepas itu kita bercakap tentang pertanian itu adalah perniagaan. Is business. Kita bercakap tentang industri asas tani. Artinya pertanian ialah industri. Kementerian ini sudah menjadi Kementerian Ekonomi. Itu sudah kita berkembang dengan begitu baik. Dan kita lihat sekarang ni, dulu kalau disebutkan sebagai contohlah, saya katakan kita bercakap orang bukan dukun, kita katakan kalau usahawan kampung dipanggil bomoh, memperkenalkan akar kayu misalnya. Dia jual dekat kedai ubat, dekat kaki lima, dekat stesen bas dan sebagainya. Sekarang ni industri herba sudah berkembang. Pagi tadi saya merasmikan beratus orang yang terdiri pada usahawan-usahawan herba sekarang ni. Orang dah pandai dah packaging. Kalau saya sebutkan ini Malaysian herba, saya tak perlulah jenama apa. Tetapi semua teh herbal yang dihasilkan oleh Malaysia, empedu gajah, tongkat ali, misai kucing, belalai gajah dan sebagainya, sudah dipackage dengan baik yang boleh sampai ke tahap ekspor sekarang. Itu sudah ada. Cumanya saya beritahu pada mereka, ya, kita ada. Tetapi macam saya duduk di Kementerian Sukan dulu, saya katakan, ya, kita ada ramai atlet. Tapi nak hasilkan atlet yang menjadi world champion tu susah sikit. Atlet yang menjadi pemenang pingat
emas Olimpik tu susah sikit. Ia memerlukan suatu fokus yang lebih mendalam. Jadi saya katakan kalau Korea, bila dia sudah masuk dalam bidang herbal, dia menghasilkan ginseng mereka, dan ginseng mereka menjadi world champion. Betul. Semua orang, baik di Amerika, baik di Jepun, baik di China, semua mencari ginseng mereka. Dan kalau saya bertemu dengan VIP mereka yang datang berjumpa saya, dia tak bawa datang berjumpa dalam bentuk pewter ke, ditunjukkan ginseng mereka. Mereka berbangga dengan apa yang mereka hasilkan dan itu menjadi suatu produk yang besar. Jadi sebab itu saya katakan apa yang kita hasilkan untuk tujuan ekspor mestilah sampai ke peringkat world class. Kita katakan menjadi juara, champion yang saya sebutkan tadi. Ada. Sebagai contohnya, durian kita adalah antara yang terbaik. Tapi akhirnya mencukupi atau tidak? Bila ada permintaan yang tinggi. Saya lihat China sanggup membeli berapa ulas durian kita yang dipackkan dengan harga RM200 di sana. Mereka mempunyai permintaan yang tinggi dipanggil durian paste kita yang telah diisikan, dibekukan untuk dibuat aiskrim, untuk dibuat pancake, untuk dibuat pelbagai lagi yang lain. Permintaan cukup tinggi. Dulu durian tak cukup tak ada harga pada satu ketika dahulu. Jadi kalau dikatakan bahawa kita tak ke mana-mana, tak betul. Ya? Artinya kita telah banyak membuat perbaikan. Tetapi kita nak menuju ke satu peringkat yang world champion. Jadi ini yang perlu ditumpukan dalam tempoh masa yang terdekat ini. Okey. Dan mengenali Datuk Seri sendiri, baik di kementerian ini, sebelum ini, Kementerian Komunikasi, kemudian di Kementerian Sukan dan di Kementerian Pertanian, Datuk Seri seringkali tampil dengan idea-idea inovasi, dengan idea-idea yang kreatif. Jadi untuk Kementerian Pertanian kali ini, ya, dalam tempoh 100 hari, pasti dah mula tampil dengan idea-idea kerana industri hiliran itu sendiri, saya lihat, ya, bukan selama ini kita hanya mengeluarkan daging, lembu dan sebagainya. Tapi industri hiliran itu sendiri untuk makanan lembu, dedak dan sebagainya juga perlu diberikan perhatian. Kerana Datuk Seri nyatakan tadi, Kementerian Pertanian adalah sektor ekonomi yang mampu menyumbang kepada KLNK negara. Saya sebutkan tadi bukan sekadar sektor ekonomi menyumbang pada pendapatan, tetapi saya sebutkan tadi yang sebagaimana saudara Suhaimi sebutkan, food sovereignty, kedaulatan makanan adalah menjadi asas penting kepada kedaulatan negara. Kalau negara tak cukup makan, banyak akan timbul masalah. Kalau kita lihat, kalau orang mengukur tentang kekuatan sebuah negara itu, belum lagi orang nak ukur dari segi apa senjata yang dia ada, berapa banyak kereta kebal dia, berapa banyak kapal terbang dia, berapa banyak kapal perang dia dan sebagainya. Orang tanya apa-apa berlaku, berapa lama dia dapat bertahan dari segi makanan. Tetapi food sovereignty ini bukan sekadar ada makanan. Tetapi dia bergantung tak? Ada ayam, tapi makanan ayam tu daripada mana? Ada lembu, makanan lembu tu daripada mana? Kalau kita ada nenas, benih nenas tu apakah kita mampu untuk mengeluarkan sendiri atau kita bergantung pada negara lain? Jadi itu rantaian-rantaian yang perlu dilihat secara mendalam, di mana kita mesti memenuhi segala-galanya untuk menjadikan negara kita yang kuat. Jadi cabaran saya ialah bagaimana untuk menjadikan orang stay di dalam sektor pertanian. Orang duduk dalam sektor pertanian. Anak muda tak ramai. Dia kata ini kerja orang tua ni. Saya berserta dengan macam-macam program petani-petani, ramai orang tua-tua. Untuk menjadikan anak muda berada dalam bidang pertanian adalah satu cabaran. Sekarang ni kita kira lebih kurang 15% saja anak muda memilih bidang pertanian. Bagaimana nak menggalakkan mereka berada dalam bidang pertanian? Jadi ada macam-macam agropreneur muda dan sebagainya, agropreneur muda yang dirancangkan, ada bajet yang kita berikan, pendidikan, latihan yang kita berikan. Tapi ada beberapa isu besar. Misalnya orang kata, siapa yang nak bantu dari segi financing? Misalnya, antaranya, bidang pertanian ni bidang yang berisiko tinggi. Pelaburannya besar, tiba-tiba ikan dalam sangkar boleh mati kerana penyakit. Ataupun tanaman mati kerana banjir besar. Ataupun kemarau datang. Insurans tak nak ambil.
Jadi cabaran saya bagaimana untuk mengurangkan risiko ini kalau negara lain ada crop insurance. Ada agro insurance. Negara seperti saya sebutkan Filipin. Filipin tu dari segi apa yang disebutkan bencana dia orang tu, taufan dia orang tu, setiap tahun 15-16 kali taufan yang bertaraf dunia. Bukannya taufan sikit-sikit. Tapi mereka ada crop insurance. Insurans untuk melindungi petani mereka. Jadi kita belum ada lagi perkara ni. Ini antara perkara yang saya rasakan menjadi cabaran kerana untuk orang berada dalam sektor ini ialah apakah jaminan sekiranya mereka berhadapan dengan risiko dan sebagainya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang saya rasakan perlu dilihat dalam tempoh waktu yang terdekat untuk memastikan orang memilih pertanian sebagai suatu profession yang mereka gemari dan pengiktirafan negara. Bagi nelayan yang sanggup ke laut, yang tak tentu nasib dia melawan gelombang, menghadapi gelombang entah hidup entah mati dan sebagainya, apa dia jaminan untuk kita bantu mereka? Pengiktirafan cukup. Pertamanya, bahawa mereka adalah wira negara. Jadi ini saya sebutkan selalu. Wira negara, dan kita mesti sanjung mereka, mesti kita memberikan pengiktirafan pada mereka berserta dengan bantuan-bantuan lain untuk memastikan mereka berada terus di dalam bidang mereka ini. Hari peladang, peternak dan nelayan juga merupakan satu pengiktirafan akan datang pada yang November kita berikan. Bulan ini juga akan bermula? Ya, bulan hujung pada 27, 28 sehingga 2 bulan di Sarawak, jangan lupa. Di Sarawak. Di Samad Kota Samarahan. Dan kita melihat juga pengiktirafan, selain daripada pengiktirafan, pihak kerajaan sendiri, kerajaan persekutuan memberikan peruntukan yang besar kepada sektor pertanian. Malah dalam bajet pada kali ini juga tumpuan-tumpuan di Sabah Sarawak, malah untuk di Semenanjung, dan juga dari segi penjenamaan semula beberapa agensi di bawah kementerian. Itu semua adalah untuk golongan petani, peternak dan nelayan. Namun begitu, bagaimana agaknya setiap kali selepas bajet orang akan melihat bagaimana agaknya pihak kementerian akan membahagikan allocate bajet-bajet ini kepada agensi-agensi dan pelaksanaannya, Datuk Seri? Ya, sama seperti dulu. Konsepnya lebih kurang sama dari segi bajet yang kita peroleh tahun ini. Bunyinya besar, 5.3 bilion untuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Sedikit kurang daripada yang lepas kerana antaranya pengurangan subsidi dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa bajet tahun ini adalah bajet yang agak kata orang itu terbatas kerana faktor ekonomi global, pendapatan kita agak berkurangan kerana masalah kejatuhan harga minyak dan sebagainya. Tetapi kita memahami perkara tersebut. Tapi fokusnya apa? Kembali pada fokus yang saya sebutkan tadi ialah bagaimana untuk menggalakkan orang masih dalam pertanian, menggalakkan anak-anak muda memasuki dalam bidang pertanian. Dan dalam masa yang sama untuk menggalakkan bagaimana untuk kita menonjolkan jenama-jenama negara. Misalnya PM menyebut tentang mewujudkan 150 agrobazar. Jadi orang fikir agrobazar ni macam mana? Apakah sekadar kedai runcit dalam bentuk yang baru? Jadi saya katakan bahawa ini antara perkara yang sudah ada, pasar raya kita dan sebagainya. Tetapi ialah bagaimana untuk menempatkan produk-produk petani kita di satu tempat yang mereka rasakan orang boleh mendapat akses kepadanya dengan lebih baik. Sebagai contoh, saya katakan sekarang ini orang dah buat kari pap, buat sate, buat apa yang telah dipackkan. Saya rasa sangat sedap, tapi nak dapat di mana ni? Apakah semudah mencari barang-barang ini sebagaimana mudah kita mencari 7-Eleven? Ataupun semudah kita mencari Starbucks misalnya? Jawapannya belum ada lagi. Jadi ini antara perkara yang saya minta supaya apa yang disebutkan produk-produk agro yang dihasilkan oleh petani kita bukan hanya dapat dicari di pasar tani, di pasar coket, di pasar-pasar yang dikaitkan dengan soal mereka yang berpendapatan rendah, tetapi boleh didapati di mall-mall, di tempat-tempat yang mempunyai orang yang berkuasa beli yang lebih tinggi untuk mendapatkannya dengan lebih baik. Jadi ini adalah antara program yang kita rasakan perlu dikembangkan dan ini telah dimasukkan
di dalam bajet kita pada kali ini. Okey. Dan kita juga lihat sebenarnya dari tahun ke tahun dari segi pembentakan bajet itu, Pharma juga tekun mendapat banyak peruntukan-peruntukan yang diberikan, dan ini sedikit sebanyak tumpuan masih perlu diberikan kepada golongan muda. Kerana itu terdapat beberapa program usahawan muda dan malah pihak kementerian juga berganding dengan IPTA tempatan. Namun masih lagi dipertikaikan tentang hasilnya. Kerana ramai yang melihat bila peruntukan hasilnya mesti cepat juga, tapi ia masih sukar sifat pertanian itu sendiri. Kita tak boleh tanam hari ini esok dia terus tumbuh, ataupun tanam hari ini esok dah mengeluarkan buah. Dia ada tempoh masa dia. Jadi begitu juga untuk menghasilkan usahawan dalam bidang pertanian, ia juga adalah memerlukan suatu perkara yang menjadi cabaran. Tapi saya sudah melihat banyak di kalangan anak-anak muda yang memilih pertanian sebagai satu daripada cabang yang mereka minati, tetapi sebagaimana yang saya beritahu tadi, melahirkan usahawan-usahawan ini yang dianggap bertaraf, menjadi champion, itu menjadi cabaran pada kita. Bila ada 1-2 champion ini, yang lain akan ramai yang mengikuti. Bila Chong Wei berjaya dalam sukan badminton, ramai nak jadi Chong Wei. Kalau kita lihat dulu basikal Azizul Hasni daripada Terengganu, ramai budak-budak Terengganu nak jadi macam Azizul Hasni. Jadi kalau kita lahirkan usahawan dalam bidang misalnya peladangan ternakan lembu, yang imejnya anak muda yang segak, pakai jin, boot, bertopi misalnya, berpeluh, tetapi dia mempunyai kejayaan yang diperlihatkan dengan rumah dia, dengan ladangnya, dengan kereta yang dimiliki, ia akan memberi inspirasi pada orang lain. Jadi nak lahirkan champion ini yang boleh dibanggakan sampai ke tahap itu, kita rasakan ini mencari cabaran. Sekarang dah ada. Saya sebutkan misalnya Ramli Burger, itu salah satu daripada champion yang dia katakan cukup berjaya. Dan kita nak lahirkan ramai lagi dalam bidang lain seperti Ramli Burger. Artinya menghasilkan kejayaan ataupun success story adalah merupakan antara cabaran-cabaran yang sentiasa kita hadapi dan kita perlu hasilkan daripada masa ke semasa. Okey. Dan kita melihat juga di bawah kementerian dengan program Satu Azam, Tak Azam Tani juga, ini adalah antara contoh-contoh yang mengangkat kisah-kisah kejayaan di kalangan petani. Baik, selepas ini seperti yang kita janjikan Datuk Seri, fokus kita adalah mengenai ST15, mengenai beras tempatan, super tempatan 15% yang sedang diangkat sebagai isu khususnya daripada pihak pembangkang. Jadi saya perlukan jawapan dan juga penerangan sebagai pemahaman Datuk Seri kepada khalayak berhubung isu ini. Jadi semuanya selepas ini. Baik, satu keputusan yang pastinya tidak popular dibuat oleh Datuk Seri akhir-akhir ini adalah bila mana memansuhkan subsidi beras untuk ST15%. Dan saya melihat juga bahawa isu ini telah berlarutan walaupun dari segi awalnya subsidi ini diperkenalkan pada 2008, namun dinyatakan isu bermula pada 2011 dan sehingga kini dalam tempoh 4 tahun. Isu yang tidak dapat diselesaikan, namun Datuk Seri mengambil pendekatan yang tidak popular, terus memansuhkan. Jadi kenapa terus mengambil tindakan yang begitu drastik tanpa mengambil mekanisme-mekanisme yang sepatutnya diambil terlebih dahulu, Datuk Seri? Ya, saya sendiri pun rasa agak berat juga pada peringkat awalnya untuk membuat satu keputusan yang dianggap mendadak sekali. Saya sendiri apabila masuki kementerian ini, satu perkara yang saya kena faham betul-betul ialah isu beras ST15 ni. Pertamanya, dalam 2 minggu, 3 minggu yang pertamanya, pejabat saya itu sentiasa dipenuhi, dibanjiri orang yang semua nak jadi pemborong, mendapatkan kota ST15 ni. Saya kata, pasal ramai sangat yang nak ni. Jadi, nampak di kalangan mereka yang berminat itu terlalu besar sekali di kalangan pemborong-pemborong. Tapi yang menariknya, apabila saya minta kementerian membuat sedikit kajian atas 2 perkara lah. Satunya nak lihat tentang perkembangan ataupun apa yang disebutkan apa yang berlaku yang berkaitan dengan ST15 apabila saya dihujani dengan aduan yang mengatakan bahawa banyak kawasan-kawasan, terutama kawasan pendalaman di Baling, di Sik dan sebagainya, beras ini tak sampai.
Dan saya dapati di beberapa tempat, banyak tempat di Sarawak, di Sabah dan sebagainya mengatakan beras ini tak sampai. Di Rumah Panjang, di kawasan Ulu dan sebagainya, beras ini tak sampai. Sedangkan kota yang diberikan berasaskan kepada yang disubsidikan ialah sebanyak 60,000 tan setiap bulan. Dikeluarkan 60,000 tan setiap bulan. 60,000 tan ni artinya kalau kita kampitkan sebanyak 10 kg satu kampit, kita boleh menghasilkan 6 juta kampit. Kalau diandaikan satu keluarga ambil 2 kampit beras, sepatutnya ia cukup untuk memberi makan kepada 3 juta. Tetapi banyak tempat kata tak ada benda ni. Jadi sebab itu saya minta kementerian membuat kajian, dan kementerian dah tak buat kajian kerana ada sedikit masalah. Yang pertamanya, data mengenai ST15 ini tidak begitu sempurna, tidak begitu menyeluruh. Datanya hanya di antara pengilang bernas selalunya yang menjual beras itu pada pemborong. Tetapi selepas itu kedai mana, siapa yang menggunakannya, siapa yang membelinya, tidak ada data yang sempurna. Walaupun banyak pegawai-pegawai di peringkat bawah, termasuk penguatkuasaan dan sebagainya berada di merata tempat, tetapi tidak mendapat data yang sempurna. Jadi pihak kementerian ada membuat survey. Survey ini bancian di kalangan lebih kurang 6,000 pengguna, 2,000 peruncit dan sebagainya. Daripada data itu hanya dikatakan 16% daripada pengguna mencari beras ST15. Jadi bagaimana saya katakan bahawa pengeluaran beras ini mempunyai suatu jumlah yang besar, tetapi hanya 16%. Tadi pun saya tanya ramai yang tak tahu pun. Ada kumpulan muzik daripada Indonesia, ada ST12. Dia ingat ke ini ST15 ni rock music mana pula. Jadi ramai, tak semua orang tahu. Dan di kalangan yang ditanya lebih kurang 28% kata mereka tak pernah dengar pun. Jadi ini ada beberapa perkara yang agak berbeza. Sedangkan kerajaan membelanjakan wang yang banyak, iaitu sebanyak 530 juta setahun. Setiap bulan lebih kurang 43 juta. Tetapi ada isu yang berkaitan ianya tidak sampai ke bawah. Artinya ada keadaan yang tidak sempurna antara pemborong untuk sampai ke bawah untuk benar-benar membawa beras tersebut yang telah disubsidikan kepada golongan sasarnya. Artinya di sini beras ini didapati dibeli ataupun dijual pada bukan golongan sasar. Ini termasuk dikatakan pendatang asing yang berada di sini menggunakan kemudahan beras yang dibayar oleh pembayar cukai untuk kegunaan mereka, ataupun ada kedai-kedai yang menjual dia katakan bahawa kos berasnya ialah kos biasa, tetapi sebenarnya mereka membeli beras yang disubsidikan untuk menjadikan mendapatkan margin yang lebih besar di kedai mereka. Tetapi yang saya paling bimbang sekali ialah kerana adanya kemungkinan beras ini dibeli secara besar-besaran ada oleh pihak tertentu dengan harga yang disubsidi, tetapi diproses dan dikampitkan balik dengan menjualnya dengan harga beras yang tidak subsidi, dan ia mendapat margin yang terlalu besar. Dan ini yang antara perkara yang perlu dilihat dan dipastikan dari segi data yang sebenar. Tapi mengapa pihak kementerian tidak mengikut saranan daripada PAC supaya hanya menggantung saja subsidi? Kan berterus drastik memansuhkan. Perkara ini telah kita bincangkan. Mungkin kita mencari kaedah lain. Apakah kerajaan perlu menanggung jumlah yang begitu besar? Kerana ada beberapa isu lain yang saya sebutkan tadi. Ramai orang tak tahu apa dia beras ST15 ni. Beras ST15, 15 tu artinya 15% daripada kampit tersebut adalah beras hancur. Beras hancur ni bukan beras tu dihancurkan. Beras itu, beras hancur diambil daripada kilang, kerana sebahagian daripada kilang dalam proses macam kita tumbuk lah. Ada yang elok tapi ada yang tak elok. Yang tak elok tu dicampurkan sebanyak 15% bersama dengan beras yang elok sedikit. Bagi saya
ianya sesuai pada waktu harga beras naik dulu pada tahun 2007-2008 akibat daripada krisis makanan dunia. Kita perlukan yang tak apalah kurang kualiti sikit, tetapi harganya murah. Sekurang-kurangnya rakyat di peringkat bawahan mendapat peluang membeli beras yang dikawal dengan harga yang sangat murah, RM16.50 satu kampit yang 10 kg. Tetapi lama kelamaan, apakah selama-lamanya saya berfikir bahawa semestinya orang miskin di Malaysia kena makan beras hancur. Sedangkan orang miskin di Thailand, dia kata dia tetap makan beras siam. Orang miskin di Vietnam, dia makan beras Vietnam yang wangi sedikit. Jadi kena ada mekanisme lain mengatakan bahawa apakah kita minta rakyat miskin kita selama-lama makan beras hancur? Apa tidaknya kalau kita bagi duit, dia pilihlah dia nak makan beras apa. Misalnya. Ini antara perkara yang perlu kita lihat kembali tentang bagaimana membantu orang yang berpendapatan rendah untuk makan, untuk mendapatkan beras, tetapi biarlah beras yang berkualiti. Dan sekiranya perlu, berapa ramai yang sebenarnya nak cari beras hancur ni? Apakah kita terpaksa mensubsidikan sebanyak, saya katakan tadi, 6 juta kampit? Sedangkan benda itu tak sampai. Jadi sebab itu kita katakan lebih baik sekarang ini kita hentikan. Saya tak kata mansuh, kita hentikan. Ada dua perkara yang berbeza. Dalam konteks bajet yang ada sekarang ini, kita hentikan program ini dan kita cari mekanisme baru. Dan mekanisme baru ni antaranya mengenal pasti siapa dia golongan yang berpendapatan rendah tadi yang perlu dibantu untuk mereka membeli beras. Yang sekurang-kurangnya kita boleh katakan dalam Malaysia, dalam keadaan yang susah macam mana pun, dalam keadaan orang miskin yang macam mana pun, tidak ada orang yang lapar kerana tidak boleh beli beras. Misalnya, kita kena cari yang begini, mekanisme begini. Jadi sebenarnya saya kata tak susah. Misalnya orang yang berpendapatan RM850, itu tahap kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan, RM850, kita tanya berapa ramai? Ada lebih kurang 200,000 keluarga. Kalau kita bagi dia RM50, dia boleh beli 2 kampit beras yang baik mutu dia. Bagi RM50, itu baru 10 juta. 10 juta ringgit sebulan. Sedangkan tadi 43 juta ringgit. Sebulan. Kita bagi semua ni RM50, bukan subsidi lagi. RM50, dia boleh beli 2 kampit beras. Free berasnya. Saya katakan, hanya memerlukan 10 juta ringgit sebulan. Yang saya tanya pendapat orang, dia kata, ya, itu lebih baik. Daripada kita subsidikan sebanyak 43 juta ringgit sebulan, beras tu ada sampai, ada tak sampai, ada orang beli untuk dikampitkan kembali dan sebagainya, sebanyak 43 juta ringgit sebulan. Jadi ini antara perkara yang saya katakan sempena dengan bajet ini, apa tidak kalau kita memikirkan satu mekanisme baru. Jadi ada orang tanya pula, orang kata, buat dululah, barulah nak hentikan yang ini. Saya kata sekarang ni pun masih lagi berjalan. Beras ni sehingga habis tahun ini, beras ini tetap ada di dalam pasaran. Masih ada, kalau nak cari RM16.50 ni ada. Cuma saya fikirkan apa kaedah baru. Sama ada kita bagi RM50, dia boleh dapat 2 kampit, ataupun kalau nak bagi tadi subsidinya 1 kampit lebih kurang RM7.50. RM15 nak teruskan 1 kampit, 2 kampit sebulan, jadi RM15 subsidinya, itu lebih mudah. Tetapi saya rasa kalau fikirkan yang lebih baik lagi apa dia daripada itu. Ataupun kita tambahkan melalui BRIM misalnya untuk mereka beli beras. Jadi ini antara perkara yang akan ditentukan dalam masa yang terdekat. Kita akan bincang dengan pihak Kementerian Kewangan untuk mencari apakah mekanisme yang terbaik supaya ini wang rakyat, beri pada rakyat yang memerlukan, dia boleh beli beras dan tak semestinya beras hancur. Apa salahnya RM50 kalau dia rasa sekali-sekala dia nak beli beras basmati ke, sekali-sekala nak beli beras wangi ke, sekali-sekala nak beli beras yang bario ke, sebagainya. Contohlah dia katakan. Apakah kita mesti memastikan atau memaksa orang miskin di Malaysia kena makan beras hancur? Jadi ini antara perkara yang kita fikirkan, manakah yang lebih baik dengan menggunakan wang yang ada untuk rakyat kita.
Ya. Jadi untuk beras ST15 akan masih berada di pasaran sehingga hujung tahun dan mekanisme. Dan even saya katakan selepas itu kalau masih ada pun harga lebih murah tetapi bukan lagi harga subsidi tahun depan. Kalau yang mengeluarkan beras ini dia adalah beras yang termurah tetapi bukan lagi dengan harga subsidi. Dan saya fikirkan bahawa pilihan diberikan kepada pengguna kalau dirasakan nak paling murah tapi bukan harga subsidi tapi dia ada duit. Tapi duit itu boleh juga digunakan untuk tujuan yang lain. Sebab sekarang ni ada beberapa apa yang disebutkan social safety net ataupun jaringan keselamatan sosial yang ada pada negara kita. Misalnya nelayan sudah ada. Programnya sara hidup. Kita kata nelayan ni dia pergi ke laut entah balik entah tidak, ada program RM300 cukup untuk dia membeli barang-barang asas untuk dia hidup misalnya. Dan kita fikirkan golongan-golongan lain juga yang perlu diberikan apa yang disebutkan makanan asas seperti beras. Saya tak mahu waktu saya kecil dulu, waktu susah, terutama sekali di kawasan nelayan misalnya, apabila berlaku musim tengkujuh, orang meminjam beras. Dia tak pinjam duit, pinjam beras. Boleh sepinjam sekepul beras misalnya. Kita tak mahu ini perkara ini berlaku. Sekurang-kurangnya ada kaedah di mana tidak ada orang lapar kerana orang mati kerana kelaparan. Tidak ada beras untuk dimakan. Dan mereka itu kita nak berikan pada golongan yang benar-benar tersasar. Jadi sekarang ni seperti mana yang Datuk Seri nyatakan 250,000 buah keluarga yang terbabit dengan pembelian beras ST15 dan ini melibatkan juga lebih kurang 15,000 peruncit. Itu yang saya dapat. Saya sebutkan tadi bahawa 250,000 ialah terdiri daripada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Itu yang saya maksudkan tadi. Dan isu sebelum ini, mereka yang berada di garis kemiskinan di kawasan pendalaman tak jumpa beras ni. Kerana terdapat masalah pemborong yang memikirkan bahawa kos untuk mereka hantar marginnya kecil. Untuk hantar ke kampung itu mungkin dirasakan tak berbaloi. Mereka mendapat kuota tapi ianya tak sampai. Itu antara perkara yang ditimbulkan. Dan saya sebutkan tadi bahawa sebelum ini pun oleh kerana sistem yang ada tidak mendapat data yang benar-benar terperinci. Siapakah sebenarnya pengguna beras ST15 ini? Ada waktu ada waktu tidak ada. Beberapa rumah yang menggunakannya, mana kedai runcit dan sebagainya yang ada di seluruh negara. Ini antara perkara yang menjadikan yang dilihat antara punca kelemahan dari segi pelaksanaan dasar ini. Ia sesuai apabila waktu mula diperkenalkan dahulu kerana orang mencari beras waktu itu mahal. Tak ada beras pun. Dan ianya dapat membantu pada waktu tersebut dan apakah ia diteruskan selepas ini, sebab itu perlu dibuatkan penyelesaian baru. Dan ketika ini apa yang pasti rakyat akan nanti pula apakah mekanisme yang akan diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pertanian untuk mengatasi masalah ST15 ini. Baik Datuk Seri, kita akan mengakhiri program kita dan saya tertarik juga dengan apa yang dinyatakan makanan adalah aset strategik, pertanian adalah sektor yang strategik. MOA ataupun Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani adalah kementerian yang strategik juga untuk mengatasi segala masalah khususnya dalam aspek food security itu sendiri. Jadi terima kasih banyak Datuk Seri kerana bersama kami pada malam ini. Apalah kita ni kalau tidak ada makanan. Apalah kita ini tidak ada petani yang menyediakan makanan dan untuk kita semua. Dan penghargaan adalah kepada golongan peladang, peternak dan juga nelayan. Jadi terima kasih juga kepada Fama yang hari ini membawa buah-buahan tempatan dengan konsep air terjun, nangka, ada melon, ada mangga, jambu batu. Jadi sekian saja. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri kerana bersama. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dengan itu saudara, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.